Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alamak, berarti tak cukup. Habis minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, ingatlah suatu ketika Tuhanmu bersabda kepadamu bahawa sebenarnya dia mahu menciptakan di atas muka bumi ini khalifah atau pengganti di atas muka bumi. Kasih pada dari pengurusi majlis. Seterusnya dari zat yang sudi menjemput saya, seluruh pimpinan Persatuan Mahasiswa Institute of Education INSET dan adik kakak yang dihormati sekalian, terima kasih sudah datang dalam majlis ilmu pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sesi ringkas kita pada malam ini sesuatu yang memberikan makna besar, khususnya dalam membuat persiapan sebagai bakal guru, bakal pembina generasi Malaysia. Jadi saya menunjukkan kemaafan di atas kelewatan dan insyaAllah izinkan saya bermula dengan melontarkan persoalan pada dari semua. Saya rasa tidak semua yang ada di sini daripada education. Siapa yang sebenarnya daripada Ustaz? Boleh tak tanya? One, dua, tiga. Seluruh. Ada ramai daripada selain daripada education. Terima kasih kepada adik yang sudi datang. Jadi, kalau pada besar, yang menyebabkan kita bertemu pada malam ini, saya kira adalah untuk kita mendapatkan jawapan. Apakah sebenarnya ada solusi pendidikan generasi anak bangsa kita pada hari ini? Ramai orang boleh menjadi mu'adzib, tapi belum tentu boleh menjadi murabbi. Ramai orang boleh menjadi murabbi, tapi belum tentu boleh menjadi mu'adzib. Dan ramai orang boleh menjadi mu'adzib, tapi belum tentu boleh menjadi mursyid. Ini 4 peringkat yang seharusnya ada pada kita. Kerana saudara-saudari yang berada di hadapan saya ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggalas tugas yang sangat dekat dengan tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pahala anda sangat besar. Bahkan walaupun anda mati, meninggal dunia, wafat, berkemungkinan besar pahala itu akan terus mengalir. Deposit income pahala itu akan terus mengalir pada anda walaupun sudah berada di kubur. Andai kata generasi anda bentuk sama ada di sekolah ataupun di mana-mana institusi pengajian terus beramal dengan apa yang ada latih dan didik mereka. Hari ini karier sebagai guru menjadi punca ramai orang yang tak ada darah tinggi dapat darah tinggi. Bahkan kerja mengajar jatuh jadi tugas sempurna. Berdasarkan pengalaman saya berborak dengan kaunselor-kaunselor sekolah. Tugasan pertama buat program, tugasan kedua bidik mesyuarat, tugasan ketiga bermain dengan Wi-Fi, tugasan keempat bermain dengan kertas-kertas, tugasan keenam baru mengajar. Maknanya cikgu dilambatkan dengan kerja-kerja yang tidak sepatutnya dilambatkan. Kerana birokrasi. Dan tugasan keenam itu pula kena mengajar para pelajar, khususnya kalau anda akan berada di sekolah menengah. Generasi yang kita hadapi pada hari ini adalah generasi yang tidak dititik beratkan pendidikan sejak pada sekolah rendah. Usah bicara dan mengubah mereka kalau di peringkat sekolah rendah tidak berlaku sebarang perubahan ataupun pemantauan ketat ataupun didikan ketat daripada guru dan khususnya ayah dan ibu. Hanya tinggal nak kontrol imej di sekolah menengah. Sebab itu didikan sejak daripada sekolah rendah sangat penting. Dan kita akan lihat macam mana
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan misi dan diperlakukan kepada misi ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya baca pada anda tadi 4 peringkat dalam bahasa dalam bentuk piramid. Mu'adzib, murabbi, mu'adzib, mursyid. Tak lama untuk dapat pada tahap yang paling tinggi. Ambil daripada mana benda ni? Ambil daripada mana? Buka Quran, buka surat Taha, belah kiri. Cukuplah. Cukup tak? Untuk menyumui manual jalan sebagai bakal guru. Allah mempersembahkan kisah ini dengan sangat mudah. Kita nak didik generasi Muslim khususnya di Malaysia pada adik-adik baca telefon orang. Baca kita. Tahulah anda apa yang sedang berlaku di sekolah pada hari ini. Kalau baca telefon lain belum tentu bertemu dengan Malaysia pada hari ini. Baca telefon lain, kita jumpa dengan Aziz. Tapi baca telefon metro, anda boleh jadi akan bertemu dengan pasangan Muslim yang berkahwin baru setahun, tapi suami menetap isteri, anak 2 bulan dalam kandungan sebanyak 4 ketakan. Ini kita di Malaysia. Kita akan jumpa macam mana pelajar tingkatan 3 di Kuala Terengganu menumbuk sampai rambut hidung guru bahasa Inggerisnya. Kita akan jumpa di Kuala Lumpur para pelajar sekolah agama menerajam dunia sampai hampir ini meninggal. Kuala Lumpur sikitnya hampir meninggal. Di Maktab Tentera Diraja, pelajar sekolah Budi Regi seorang pelajar dunia sampai meninggal dunia. Di sekolah satu lagi di Sungai Besi juga meninggal dunia. Lepas tu bila saya lalu Sungai Besi tadi, saya takut. Kalau Sungai Besi berapa baru pelajar ni? Jadi kisah macam mana Allah Ta'ala didik Nabi Adam adalah memang kepada anda untuk mendidik generasi pada hari ini. Cukup cantik dalam satu muka surat tu kalau adik-adik boleh hafal ayat muka surat plastik. Daripada ayat yang kita baca awal tadi sampailah terakhir. Di situ ada 4 peringkat macam mana Allah mendidik Nabi Adam. Dan inilah Adam pada hari ini. Bukan Adam dari Ishak, tapi Adam yang kita nak bentuk jadi khalifah, jadi pemimpin. Sebab kalau kita tak melengkapkan diri kita dengan 4 benda ni, kita hanya mu'adzib, apa yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali, just transferring the knowledge. You just go by the book. And then by syllabus. Tak habis syllabus pula tambahan. Itulah yang terjadi dalam tempoh itu. Kalau setakat tu. Dan cukup payah ini dari pengalaman bila masuk ke dalam sekolah ni. Cikgu-cikgu bagi 2 jam pada saya. Contoh. Dan contoh memang berlaku lah. Ustaz, diorang ni hakkan. Ustaz, ceramah 2 jam, saya nak diorang menangis kat ujung tak? Mudah sungguh buat benchmark. Nanya. Budak tu tetap 1 tahun. Dan apa yang berlaku di sekolah adalah terjemahan apa yang berlaku di rumah. Bukan problem di sekolah, tapi real problem di rumah. Pernah sekali saya buat program, subhanallah, 3 hari, 2 malam, pada sebuah sekolah hakkan. Sekolah ini memang 40 pelajarnya yang terbaik. Berdidik, tidak bertudung, rajin, bawa kitab, BlackBerry, iPad, semua lengkap bersejahtera. Hari pertama kami facilitator, saya dapat rumuskan kami hampir berpuasa. Pada first impression kami bila tengok penampilan 40 pelajar, especially mereka turun pada sekolah. Pak Harul, seorang peserta menyambut kami
dengan ucapan kita penuh dengan dia Assalamualaikum adik Tuhan. Maka saya menamakan hari pertama dalam program saya hari ini, Pak. Dan cerita sudah apa? Yang berjaya yang baik, apa? Itu adalah mereka dan kita kena yakin mereka bukan mahu menjadi seperti itu. Jadi kami mengambil pendekatan 3M. Assalamualaikum, salam. Sini. Dan untuk adik-adik, maknanya kita cuba berupaya untuk menunjukkan kita hormati. People don't care how much you know, until they know how much you care. Orang tak kami berat pada apa yang pernah sampaikan. Selagi mereka tidak dilihat, mereka tidak berat. Jadi, bagi sama memang tak ada ceramah. Dalam tendensi pada ceramah. Kerana bila ceramah, ada sahaja yang akan berdiri di dalam. Just to name. Dia orang tak boleh bila ceramah, tak tahu spesifik apa yang saya lepas. Tak boleh, dia tak boleh. Dia akan menggita, dia akan buat segala aktiviti kinestetik. Yang mana aktiviti yang dibuat itu tidak dalam perancangan kita. Perancangan mereka. Jadi kita butuh hasil dan kita katakan macam ni. Kita kena stop ceramah. Tak boleh teruskan macam ni. Kita kena buat style lain. Dan terus tadi, sampai tetap hari kedua pun macam ni. Mereka tak boleh berikan perhatian langsung kepada saya. Ni masa zaman gelap saya lah sebagai trainer. Maknanya zaman kita pun nak berlatih, pun nak belajar jadi facilitator. Sampai hari ketiga, malam tu kita buat mesyuarat. Esok mak ayah datang. Cikgu kata, diorang menangis dari t-shirt. Ceramah satu dia baru dapat jalan. Itu pun sampai setengah jam. Esok dari tiga, dah ada majlis penunjuk dan kelas didik. Macam mana? Wahai facilitator kita. Macam mana kita nak buat ni? Budak-budak ni, payah ni. Kalau mayat kau macam ni, progres mereka dalam progres. Jadi korang mencatat pada saya, Ustaz. Kita bercerai macam ni kot. Sebab itu sebelum kita buat majlis penunjuk, kita buat satu sesi. Kali ni dia ada cakap. Dia ada cakap. Nak bagi mudah orang cakap, kita cakap pengalaman, pakai pengalaman ni kan pakai. So 40 orang the best ini. Bercakap pengalaman pahit, pengalaman manis dan diberikan masa paling lama 10 minit. Maka mereka pun begitulah dengan penuh-penuh. Ada yang cerita kangen hari lagi kita tengah membosankan. Tetapi adik-adik, selesai sesi, selepas majlis perhatian beruntung, kita ada buat sesi kesalisan kepada peserta. Para peserta memberikan komen kepada program. Kami di belakang berterus. Kerana bimbang, kami akan dikritik bila-bila oleh adik-adik. Kerana pendekatan-pendekatan yang dilihat tidak mampu berdepan dengan diorang. Tetapi kebanyakan para peserta yang bangsa telah memujikan dan ini di luar jangkaan kami dan apa yang mereka puji adalah slot pada pagi tadi. Slot sharing moment itu. Bukan seperti ceramah, bukan sedikit, bukan aktiviti, saya digital dan sebagainya. Yang mereka puji sesi tadi. Sesi 2-an. Sebab one of them kata, this is my first time when I am talking, they are listening. Pertama kali dari hidup saya bercerita dengan orang yang mendengar. Saya tak pernah rasa macam ni dekat sekolah maupun di rumah. Generasi yang sangat memerlukan penghargaan dan kasih sayang. Dia tak dapat berdiri di rumah. Dia cari lelaki ataupun perempuan yang boleh bagi kasih sayang. Sebab itu, saudara-saudari adik-adik, ini tugas berat kita. Ini tahap rapi. Bukan tahap mu'adil. Dia kena jadi bukan teacher, tapi facilitator yang mendekati dengan penuh kasih sayang. That's why kita berdoa pada Allah. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita tidak berdoa Allahumma ghfirli wa liwalidayya kama at'amani shaghira. Kabulkanlah rezeki ibu dan ayahku kerana mereka telah memberikan aku makan dan minum daripada kecil.
lagi yang diminta kita doa sama orang sembahyang ini. Sebagaimana mereka menjagaku sejak daripada kecil. Ini tarbiyah. Seorang guru kena ikat anak murid dengan kasih sayang. Bukan setakat datang kelas merepek transferring knowledge. Saya korang semua dengar, kita bukan cakap pada hari ini. Siapa tak dengar berotak. Tapi kena cuba cari daya upaya, jaga di luar kelas untuk dekati mereka, untuk tambah dan jinakkan hati orang. Sebab guru yang semua besar, dia tahu bahawa sebenarnya tugasnya bukan sekadar memindahkan apa dalam syllabus, pada pernah memindah fikiran otak anak murid ini. Sebab itu Nabi Allah ajak, dididik oleh Allah Ta'ala dengan peringkat pertama, وَعَنْدَمَا آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Allah memberikan ilmu-ilmu, knowledge supaya Adam dapat berbeza sedikit daripada haiwan. Adam berbeza sedikit daripada malaikat. Adam berbeza daripada makhluk lain. Iaitu inilah yang dikatakan ikhra bismi rabbikal ladzi khalaq, iaitu ilmu, knowledge. Dan inilah yang berlaku pada hari ini. Iaitu para pelajar dididik dengan ilmu supaya dapat tahu mana yang patut kamu, mana وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Diajarkan kepadanya nama-nama seluruh apa yang ada di sekelilingnya. Supaya dia tahu apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Dia tahu. It is a matter of what do you know. Dalam bahasa sekarang dia panggil IQ. Tetapi Allah Ta'ala tidak setakat buat macam tu. Allah bawa Nabi Adam kepada peringkat yang ketiga selepas murabbi. Mu'allim, murabbi, sekarang mu'addib. Maknanya, Nabi Adam mesti diuji. Mesti ada disiplin. Mesti ada pantang larang. Ada benda kamu tahu. Ada benda yang kamu boleh buat. Ada benda yang kamu tak boleh buat. Sekarang dia diuji. Ini praktikal, bukan teori. Ini latihan industri, ini camering. Ini attachment. Ini praktikal. Iaitu ada pokok yang ada buah. Buah apa namanya? Ya, pokok poldi. Bukan strawberry. Pokok poldi. Kamu boleh buat apa saja. وَكُلَا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا لَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ. Kamu boleh buat apa saja, tapi kamu kena ingat ada dalam hidup ada pantang larang. Yang ini kena ajar pada anak murid kita. Ya, kamu tahu banyak benda, tapi kamu kena ingat apa yang kamu tahu. Jangan semua kamu jangan anggap apa yang kamu tahu semua ni. Semua sains dan teknologi. Kamu boleh buat apa saja dan boleh guna untuk apa tujuan sekalipun. Tidak. Segala teknologi, hasil daripada pengetahuan yang hebat, ada benda yang kamu kena ingat, jangan buat pada benda-benda kejahatan. Jadi saya boleh bezakan antara robot yang bernama Iron Man dengan robot yang bernama Doraemon. Antara produk Amerika dengan produk Jepun. Antara produk sebuah negara yang hebat dari sudut IQ dengan sebuah negara yang hebat dari sudut IQ dan EQ. Maksudnya, kamu tengokkan kalau cerita-cerita Terminator, Iron Man, apa mesej yang disampaikan dalam filem-filem Hollywood tersebut? Iron Man, Terminator, apa lagi? Spider-Man. Spider-Man. Cuma robot. Predator. What? Kebanyakan yang bermusuh kemusnahan alam akan terjadi. Dan digambarkan dengan bahasa berfaham bagaimana serangan alien, bla bla bla. Tapi Doraemon sejahtera keadaan. Siapa nak selamat? Bertawalah Iron Man. Siapa nak selamat? Bertawalah Robocop. Tetapi gambaran kemusnahan alam digambarkan daripada teknologi yang digunakan. Tetapi Doraemon, dia punya mesej dia yang budak-budak ni memang suka tengok. Takut macam Doraemon. Bila dia orang tengok Doraemon pada kecil-kecil, mereka nampak itu ciri orang Jepun. Apa pun masalah Nobita, Doraemon ada penyelesaian.
apa pun masalah orang itu pun akan menawarkan jawaban. Contoh Nobita, dia tertidur dalam objek exam. Maka dia keluarkan pada Doraemon pun mengeluarkan mesti masuk. Aku masuk untuk bodohkan mula. Tetapi Doraemon sentiasa bagi tahu dah tak perubahan dari saja. Jangan dekati pokok ni. Kau boleh buat apa pun pada teknologi aku mesin masa ni, tapi jangan salah guna. Tetapi di setiap cerita Doraemon akan menggambarkan Nobita salah guna. Dia pun bisa menangis. Ini kejayaan korek itu dah tapak pada nangis. Mesej daripada Doraemon dapat menampakkan kepada kita teknologi ilmu yang kalau tidak tahu pantang larang ini akan membawa bau-bau baru. So, mu'adzib main peranan benda ni kadang-kadang itu guna watak untuk didik. Kau boleh buat apa saja, tapi semayang jangan tinggal. Kalau semayang bertinggal, ni Nabi kata, watak. Dan sampai satu tahap, guru yang hebat, dia bukan kata mu'adzib. Dia tahu nak train anak muridnya, apa yang boleh, apa yang tak boleh, dia mesti buat supaya anak muridnya itu rasa bersalah dan bertanggungjawab atas apa yang telah dia buat. Mu'adzib. Dan ini yang berlaku pada Nabi Adam bila dia telah melakukan kesilapan memakan buah kondur itu, kondur itu, maka Allah mentakdir memberikan hukuman. Ini animal sedap. Tapi orang ini animal itu sekarang animal raya. Tegak. Kadang-kadang kita kondorotan, kadang-kadang kita angkat tangan. Tetapi tengok pada keadaan dan peringkat dan tengok pada tempat. Islam nak pukul isteri pun ada masa dan ada tempat tertentu. Sayangkan isteri, tangan-tangan kan. Sayangkan anak. Terbalik. Ya, cakap orang tak ada bini, tak ada anak. Terbalik. Orang sayang kat isteri tinggal-tinggalkan. Saya tak nak ingat. Isteri tak tinggalkan. Anak. Tangan-tangankan. Saya kata apa pun jadi. Yang penting sampai ke satu tahap, dia mesti diberikan hukuman. Sebab itu, guru kena main peranan untuk pelajar. Jangan duduk dalam kelas, jadi kita pandai berkata-kuat. Berkata mengajarnya sambung dan jawab. You sambung dan you kena jawab. Atau apa yang berlaku dalam kesatuan kamu. Dan akhir dari seorang guru, dia memberikan jalan. Dia membuka jalan, mursyid. Bila Nabi Allah Adam kami menyesal, difikirkan daripada duduk. Fa'azallahu masyaitan, maknanya Allah Ta'ala telah mengeluarkan. Dalam ayat ini, syaitan menggelincirkan Nabi Adam, tetapi yang mengeluarkan Allah Ta'ala. Kerana Adam melakukan kesilapan kecil, tetapi nak memberikan ajaran kepada kita semua, ya, Adam telah diangkat seperti bumi dalam dunia pada hari ini, tetapi Allah tidak meninggalkan masa itu. Sebab itu kadang-kadang ada benda kita kena hancurkan karakter-karakter jahat, tetapi kita kena bina balik karakter-karakter baik. That's why fatalaqa Adam min Rabbihi kalimatin fataba alaih. Dan Allah Ta'ala memberikan kalimat istighfar untuk memujuk semula Nabi Adam supaya dia dapat semangat semula. Ini kaedah tarikh tadi dalam bahasa Arab. Adik-adik yang saya hormati sekalian. Sebab itu untuk capai objektif ni Rasulullah diutuskan dengan 3 pendekatan. Mana-mana ayat dalam Quran bila sebut tujuan Rasulullah diutuskan, tidak ada berdoa dari Israel lagi. Nabi Israel berdoa wa ba'athih rasulan. Kau kurniakanlah kepada tanah gersang, tidak ada air, tidak ada manusia, ini seorang rasul. Hampir 5 ayat mengucap perkataan sama. Maknanya 3 benda ni dari kenabian. Iaitulah tujuan seorang rasul diutuskan. Dan inilah fungsi anda. Sebab itu syahid tentang syar'i. Hum bil mu'allim wa fi tarjilah dan mu'allim an yakuna rasulah. Bila guru datang bangun dan hormat. Kerana seolah-olah guru yang benar-benar hebat diberkati Tuhan ini, dia menggalang-galangi tugas seorang rasul.
Tapi hari ini dari kadang-kadang guru berada di bawah, anak murid duduk ke atas. Lecture hall. Tradisi Islam. Begitu untuk guru duduk di atas, anak murid duduk ke bawah. Betul, orang tak ramah pada ibu. Diperlis. Guru ditimbang, etik. Tak payah bincanglah tentang guru-guru yang dipendang oleh para pelajar. Ini etik. Subhanallah. Sebab mereka terus dididik dengan knowledge, tidak dididik dengan adab. Anda kalau masuk UIT pun. Muncullah kita masuk UIT. Bukan UIT kan. Masuk UIT maknanya adalah jiwa Islamization tu. Kita tu balik masa itu convocation ya. Balik motherboard. Motherboard. Balik orang kita tak tahu apa maksudnya. Apa maksud kita tak tahu. Padahal ini sebenarnya adalah simbolik kepada buku Quran. Bila kamu graduate wa takharrajta min ad-dirasah liyunziru qaumahum idza raja'u ilayhim la'allahum yahtadun. Bila kamu graduate, ingat fungsi kamu untuk kembali pada masyarakat, peringatkan tentang Quran dengan bidang jurusan disiplin kamu. Tapi kita berbalik, apa yang kita faham, kita berbalik, kita ambil pada barang-barang, baliklah. Kita ambil pada barang, ini masalah keputusan anak ini. Barang ambil pada Islam, kita ambil pada barang. Jadi dari adik-adik yang saya hormati sekalian, kadang-kadang kita ambil LCD, dengan buku, dengan rehal Quran. Ini sudah cukup menunjukkan kita ni ada tidak. Sebab itu, Rasulullah SAW diutuskan dengan 3 fungsi yang berbeza. Kenapa mesti ada beza? Sebab manusia ni ada 3 tempat kena bagi makanan. Allah Ta'ala buat manusia dengan kelebihan ini. Ada 3 benda. Pertama akal, kedua nafsu, ketiga hati. Pertama akal, ada makanan dia, namanya ilmu. Kedua, namanya nafsu, ada makanan. Dan yang ketiga adalah hati. Kesemua ni perlu makanan yang betul. Sebab itulah Rasulullah datang dengan 3 tujuan. وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. Yang pertama sekali, Rasulullah diutuskan untuk yatlu alaihim ayatihi, membacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran. Dan sudah dia bersangkut paut dengan Al-Quran, membacakan supaya kamu dapat pengetahuan tentang Al-Quran dan segala berkenaan dengan Al-Quran. Tilawah, ini mereka tahu. Yatlu alaihim tilawah. Tilawah maknanya you dengar. Dengar dan faham. Ini membagikan minda. Ini disebut knowledge. Berikan pengetahuan, ikra wahyu utama. Peringkat kedua, Rasulullah diutuskan untuk wayuzakkihim, untuk mencucikan mereka daripada apa? Daripada tahrik ke apa? Tidak. Cuci daripada ulama refer kepada hati. Sebab hati ni remote controller kepada perangai. Maknanya Rasulullah diutus dan diutam 5 masa 5 attitude. Masa 5 akhlak. Ketuanya di mana? Controllernya di mana? Hati. Ini pendidikan di Amerika pun tidak tahu benda ni. Ya Rasulullah kata nak ubah perangai manusia, ubah kat situ. Baru perangai boleh ubah. Baiknya daging itu baik dan perangai. Busuk daging itu busuklah perangai. Orang Melayu pun bila seronok buat kerja dapat selesai, dia refer terus pada hati. Ini datuk nenek kita ajar dulu-dulu. Kita kata puas hati, betul tak? Alhamdulillah puas hati, kita tak kata puas nafsu. Saya siap puas nafsu saya. Ini perlu berdiri ya jadi. Ada orang sangat baik belanja kita, subhanallah, kita kata baik hati, kita tak kata baik tangan. Baik gila tangan dia belanja saya.
Ada orang jawab, kita selalu, kita kata busuk hati, kita tak kata busuk mulut. Balik ke Kuala Lumpur, balik ke Kelantan, lalu Kuala Lumpur, nampak sahabat bernafsu-nafsu, kan dia raya? Berhati-hati. Bila kita tidak berikan apa, kamu tak dengar dengan baik, kita ceramah, saya kata berikan perhatian. Seluruh kata-kata bahasa Melayu banyaknya menyebut tentang hati. Sebab dahulu bahasa Melayu ni mempunyai tradisi tasawuf yang sangat tinggi.